السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita sambung kitab kita Rahiqul Makhtum. Masih lagi dalam perang Badar. Jadi kita berhenti di muka surat 213. Jadi kita pada perjumpaan yang lepas kita sebut bagaimana Nabi SAW berdoa tanpa henti. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Nabi ulang berkali-kali, ya Allah, sekiranya kelompok Islam ni dimusnahkan, kalah dalam perang ni, tidak ada lagi yang menyembahmu di bumi. Jadi nak ceritanya Nabi ni dia merintih berdoa minta pada Allah. Dan Nabi berdoa tu tanpa henti, doa sampailah Nabi tak sedar selendang Nabi jatuh. Jadi siapakah kita tuan-tuan untuk kita tak berdoa, ataupun untuk kita memaksa Allah dengan doa kita? Kita berdoa ni kita merintih minta pada Allah, maka terpulang pada Allah dengan kebijaksanaan dan hikmah yang Allah tahu. Ini doa tuan-tuan. Nabi-Nabi ni doa sungguh-sungguh, bukan doa main-main, doa sungguh-sungguh. Tak adalah Nabi ni fikir aku ni Nabi, takkan Allah Ta'ala tak tolong. Tak, itu sombong. Walaupun apa kedudukan kita, kena merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi kita tengok sambungan dia tuan-tuan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, dengan arahan Jibril, Nabi SAW segera mengambil segenggam batu kerikil, lalu mencapakkan ke arah musuh dan bersabda. Ceritanya Nabi SAW dapat wahyu yang mana Allah Ta'ala turunkan malaikat yang menolong apa? Menolong Nabi dengan para sahabat. Jadi bila Nabi dengar, maka Nabi keluar daripada apa? Daripada tempat Nabi itulah, tempat yang kemah yang Nabi duduk dalam tu. Nabi pakai baju besi. Kemudian Nabi buat apa? Nabi ambil batu, pasir, kemudian Nabi lempak kepada musuh. Kemudian bersabda, kelirukanlah pandangan mereka. Sebaik saja baginda melemparnya, ribut dahsyat bertiup kencang, bagaikan relau api masuk ke mata subuh, ke mata musuh. Ketika ini Allah berfirman, bila balinnya datang angin kencang, masuk ke dalam mata-mata musuh. Sedangkan tuan-tuan, boleh tak Allah Ta'ala datangkan ribut ni tanpa Nabi balin apa? Batu tu? Boleh ya? Tapi kenapa? Di sinilah dipanggil hukum sebab. Manusia itu terikat dengan sebab dan usaha. Allah Ta'ala beri pada manusia dengan manusia berusaha. Itu sunnatullahi fi khalqih. La tabdila li sunnatillah. Tidak ada pertukaran pada ketetapan Allah pada makhluk. Kita makan, yang mengenyangkan siapa? Allah, bukan makanan. Boleh tak Allah Ta'ala bagi kenyang tanpa makan? Tak, sunnatullah pada makhluk yang ni makan. Dan yang tuan-tuan pernah dengar kisah Maryam yang saya sebut kat tuan-tuan beberapa kali. Waktu Maryam nak melahirkan anak dia, Nabi Isa AS, Maryam ni jalan jauh, malu kan. Orang yang tak pernah kahwin beranak, mengandung. Maka Maryam jalan jauh, sejauh-jauhnya, sampai di Baitul Laham. Daripada Palestin tu sampai Baitul Laham, jauh. Sampailah masa fa'aja ahal makhat, ketika mana datang saat nak bersalin, sorang-sorang sandak di pokok kurma dalam keadaan penat letihnya. Tengah nak bersalin ni,
Dan ketika ni dia berintih kan. Manusia tuan-tuan, manusia sifat dia ada. Apa rintihan Maryam? Lau kuntu mitu qabla hadha, kalaulah aku mati sebelum ni kan lagi bagus. Beratnya dugaan tu. Kemudian waktu dia lapar, maka diperintahkan pada dia, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya, dan goncangkanlah dengan tanganmu pohon kurma itu, pastilah jatuh kepada kamu rutab. Kurma ni banyak nama. Rutab ni yang baru turun tu, basah-basah tu rutab. Kalau tamar ni dikerin lah, simpan boleh jadi tamar. Quran sebut akan jatuhlah kepada kamu buah tamar yang segar. Kalau fikir logik tuan-tuan semua, pokok kurma ni macam pokok sawit. Tuan-tuan semua pergi goncang pokok sawit, satu pun tak jatuh. Memang fikir logik, mana boleh jatuh dengan orang perempuan dengan tak larat, nak bersalinnya, setengah sakit, goncang dengan tangan dia pokok, mana jatuh? Boleh tak Allah Ta'ala turunkan buah itu tanpa Maryam goncang? Boleh. Tapi nak cerita makhluk ni usahalah. Itulah ketetapan Allah pada manusia. Usaha juga isyarat. Tangan dia goyang, dengan tak laratnya dia goyang, Allah turunkan. Itu sunatullah yang tak lagi diubah. Tak diubah lagi pada manusia. Dahaga minum, sakit berubat, nak cari rezeki, cari. Bukannya manusia yang, semua makhluk. Sebab tu semua makhluk bekerja. Semut, gajah, rimau, ikan, semua mempertaruhkan nyawa mencari rezeki. Itu sunatullah. Baik. Jadi tuan-tuan, ini syaratnya, Nabi syarat. Ribut tu siapa yang datang kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ribut tu datang. Syarat, usaha Nabi balin. Baik, ketika ini Allah berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, dan bukanlah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk binasakan orang-orang kafir. Allah. Tapi itu perintah Allah pada manusia, sunnatullah fi khalqih, sunnah Allah pada makhluk dia. Jangan malas tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh malas. Kenapa tak boleh malas? Memang kita dijadikan untuk bekerja tuan-tuan. Buka mata air kerja tuan-tuan. Itu carilah rezeki kerja, pilihlah kerja apapun. Itulah ketetapan Allah. Nabi-nabi semua pakai kerja. Ni kita baru sambut Maulid Rasul kan. Ada ustaz cerita macam mana Nabi 9 tahun pun kerja dah. 9 tahun pun kerja dah. Masa Nabi umur 8 tahun, ninggal Tok Wan Nabi kan, Abdul Muttalib. Lepas tu yang belah Nabi siapa? Abu Talib. Ayah Sayyidina Ali tu, Abu Talib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ni miskin, anak ramai 10. Nabi 9 tahun pun tahu dia kena tolong pak saudara dia. 9 tahun dah jah 3. Dah kerja dah, pi jaga kambing orang Arab. Dapat upah punya sejemput. Boleh lah. Tu kerja. Walaupun Nabi ni kecil-kecil jalan awan lindung, tapi tak dinafikan tugas manusia untuk bekerja mencari rezeki. Umur 12 tahun Nabi dah tu bawa barang dagangan Abu Talib. Bukan dekat, daripada Mekah ke Syria lebih 1000 km. Subhanallah, jauh tu. Lebih 1000 km tu, merentas padang pasir yang luas, panas terik, nak cari rezeki, tolong pak saudara. Yang jumpa Buhaira tu kan, Buhaira duduk tunggu. Sebab Buhaira dia dah tahu Nabi dah lahir. Sebab tuan-tuan kalau baca dalam kitab-kitab tafsir dia sebut macam mana orang pendeta-pendeta Yahudi ni dia tahu Nabi dah lahir. Sebab dalam kitab dia pun sebut, bila terbit bintang sekian dan sekian, telah lahirlah Nabi akhir zaman. Dia duduk perhati di Mekah, di seluruh tempat dia duduk tengok bintang. Maka Nabi SAW lahir pada tahun gajah tu, memang bintang tu terbit. Dan pendeta-pendeta, ulama-ulama ahli kitab ni tahulah telah lahir Nabi akhir zaman. Dan dia di arah ni. Dia pun tahu arah mana? Arah Mekah. Itu yang Buhaira duduk tunggu. Masa umur Nabi 12 kan. Cari-cari jumpa, nampak ada tanda apa? Kenabian, cap kenabian, khatimun nubuwah. Maka dia suruh jaga-jaga. Buhaira suruh balik lah. Takut orang Yahudi jumpa bunuh. Pasal orang Yahudi harap datang daripada bangsa Arab, bangsa Yahudi. Bukan daripada bangsa lain daripada Yahudi. Sebab itu Nabi yang paling agung. Baik, pergi nak ceritanya tentang kerja tuan-tuan. Jangan duduk saja. Betul tak? Duduk saja tak buat apa, ini bukan manusia tuan-tuan.
Malah bukan makhluk bumi. Tuan-tuan bagi tahu makhluk bumi yang tak kerja. Binatang mana ada? Keduk saja tak kerja malah alien lah saya rasa lah tuan-tuan, daripada planet lain lah. Kalau bumi mesti kerja tuan-tuan. Semut tuan-tuan tengok, mana ada dia tidur? Betul tak? 24 jam kerja. Anai-anai tengok, ada dia tidur ke anai-anai? Tak tahu. Sebab tu kita belajar. Saya ada tengok ulama Al-Azhar tu, Syekh Usama. Dia cerita bagaimana seorang ulama jadi ulama ni, dia belajar jadi rajin kerana dia tengok semut. Dia tengok semut. Subhanallah, semut mana pernah berhenti kerja, betul tak? Malam-malam berjalan, petang pagi kita tengok, tengah malam bila masa semut tidur. Itu yang Arab kalau rajin dia kata apa? Rajin macam semut. Itu tuan-tuan, kadang kita boleh belajar pada binatang. Boleh belajar. Kan anak Nabi Adam kan, bila dia bunuh Qabil bunuh Habil, kan dia tak reti nak buat apa. Dia usung Qabil, dia usung je mayat Habil sampai busuklah mayat Habil tu. Maka Allah Ta'ala utuskan burung gagak kan lawan. Ni sebut dalam Quran ni, fa ba'asallahu ghuraban, bergaduh, mati sekok tu korek, tanam lagi sekok. Ni sebut dalam Quran surah Al-Maidah. Barulah Qabil tahu, macam ni rupanya kalau mati tanam. Belajar pada binatang. Tengok binatang kita boleh belajar. Semua binatang bekerja tuan-tuan. Semua binatang. Kemudian hanya pada ketika itu baginda memberi arahan jelas untuk menyerang balas. Tidak bertahan. Sebelum itu bertahan dulu. Musuh serang, bertahan. Ketika ini barulah menyerang balas. Baginda mengetuai tenteranya, menyuntik semangat, yakin diri di kalangan orang-orangnya, dan menyuruh mereka berjuang dengan berani demi Allah sambil membaca ayat-ayat Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman. Bukan bidang, payah nak faham, yang luasnya. Luasnya. Kata tentang kita baca kitab tafsir, kenapa dalam ni disebut luas? Sebab kita tahu dia ada luas dan panjang. Antara luas dengan panjang, mana lagi panjang? Panjang, nama pun panjang, betul tak? Sebab tu ulama tafsir sebut, kenapa Allah tak sebut arduha, yang ni luas, tak sebut panjang? Sebab panjang itu lebih lalu lagi panjang daripada luas. Macam meja ni lah, yang ni panjang, yang ni luas, betul tak kan? Yang ni luas, yang panjang ni panggil panjang. Kenapa tak sebut panjang? Pasal panjang lebih panjang daripada luas. Sebab tu dia sebut luas. Kalau luas dia tubuh memenuhi langit dan bumi, panjang dia jangan tanya. Faham tu? Panjang dia lagi dahsyat lah. Macam tilam di dalam syurga kan, tilam-tilam tu, batainuha min istabraq. Tilam-tilam syurga tu, dia punya kekabur dia tu daripada sutra. Kekabur dia tu daripada sutra yang mahal. Kulit jangan tanya, kekabur pun dah sutra. Faham tu? Biasanya kekabur dengan kulit dah lawa lagi tuan-tuan, kita duduk atas dia. Dalam dia tu pun daripada sutra yang mahal. Dia punya luar tilam tu, kulit dia, kain dia, jangan tanya lah tuan-tuan. Dalam dia tu pun dah sangat hebat. Kemudian semangat berani yang ditanamkan ke dalam jiwa orang-orang yang terbukti pada keberanian Umair. Terbukti bila Nabi tanamkan, ada seorang sahabat Nabi yang muda nama dia Umair. Seorang pemuda 16 tahun yang membuang kurma sedang dimakannya, lalu berteriak. Maksudnya dia cakap dengan kuat, ini kurma yang menahan aku daripada mendekati syurga. Yakin sungguh ni, yakin sangat-sangat. Dengan kata-kata itu dia menyerbu ke tengah-tengah medan pertempuran, lalu terbunuh sebagai wira yang berani. Tindakan berani yang unik, penuh takwa dan kesetiaan, tidak berbelah bahagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelma dalam proses pertempuran. Ini betul-betul tuan-tuan. Peristiwa macam ni bukan sekali, banyak kali. Tuan-tuan boleh tengok dalam Riyadhus Salihin, dalam bab ni lah, bab al-mubadarah ila khairat, yakni berlumba-lumba mengejar kebaikan. Dalam perang Uhud juga jadi macam ni. Dalam perang Uhud, perang tu, dalam keadaan umat Islam dalam keadaan sangat getir, ada seorang lelaki dia tanya pada Nabi. Dia kata,
ara'aita in qutiltu fa aina ana. Wahai Rasulullah, saya kalau mati hari ini saya kat mana? Saya hari ini kalau mati saya kat mana? Nabi jawab, fil jannah, dalam syurga. Kurma tu pun dia lempak, pi terus, pi lawan sampai dia terbunuh. Mana dia apa? Dia rasa macam, kalau makan kurma ni dia menyebabkan dia lambat nak masuk syurga. Sementara nak habis kurma tu, lambatlah dia nak masuk syurga. Oh, lempak pi. Segera tu kena bersegera. Dalam perang Uhud pun sama. Maknanya kita nak buat baik, tuan-tuan, saya nasihat diri saya dululah. Kadang-kadang saya pun terlambat. Kita ada peluang sembahyang duha, sembahyang. Jangan nanti, betul tak? Nanti ya. Nanti you tak buat betul tak? Tu orang putih kata apa? Now or never. Sekarang ataupun tak buat. Kita dah ada masa dah, tuan-tuan. Macam saya cikgu kat sekolah, ada masa kosong dah, boleh sembahyang duha. Satgi tengok budak-budak ramai mengaji belajar 6 surau, kita tak boleh sembahyang lah. Kalau satgi tu tak jadi muhung Ni balik ni nak baca Al-Mulk kan? Balik ni Al-Mulk ke Waqi'ah ke yang kita baca waktu malam. Yang sahihnya, yang sabit betul-betulnya As-Sajadah dengan Al-Mulk. Tapi boleh je baca yang lain. Al-Waqi'ah ada riwayat walaupun tak kuat. Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Ad-Dukhan. Baca lah tuan-tuan, ada riwayat dia. Kalau tuan-tuan balik ni, tuan-tuan terus baca, insya-Allah habis 20 minit habis. Tapi kalau tuan-tuan balik ni, satgi baca, tak ada muhung pasti apa muhung, tuan-tuan duduk relax-relax, satgi mengantuk. Itu ya. Satgi mengantuk dan baru baca sikit dah tidur. Kalau betul-betul tuan-tuan nak buat, betul-betul tuan-tuan nak istiqamah dengan Waqi'ah, nak baca apa Sajadah Al-Mulk, betul-betul nak istiqamah, kalau ada peluang baca, terus baca. Jangan duk kata nanti tu muhung saya tak nafikan berkadang memang kita baca, tapi selalunya memang tak baca. Boleh Kemudian tentera orang beriman yang berkobar-kobar dengan kegairahan, semangat juang, berjaya menentang pahlawan-pahlawan Mekah yang separuh hati. Mekah makin lemahlah tentera Abu Jahal. Ramai orang kafir yang terbunuh dan yang tinggal mula goyah semangat. Dia pun dah mula-mula orang Islam bertahan, tiba-tiba umat Islam menyerang ketika mana datangnya ribut pasir tu. Ribut pasir, jadi menyerang. Jadi banyak terkorban, mereka pun lemah semangat. Tidak heranlah panji-panji kebenaran membantu teramat sangat. Ejen gaib para malaikat yang diturunkan Allah dapat membantu mereka menentang pasukan kufur. Malaikat mai, tuan-tuan. Ada orang tanya pada orang dalam kitab Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani, orang tanya, ada satu riwayat, orang tanya pada Syekh Taqiyuddin As-Subki. Syekh Taqiyuddin As-Subki ni terkenal lah, pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ni kitab dalam mazhab Syafi'i yang sangat bagus, terbaik. Tuan-tuan boleh khatam tu, kemahiran mazhab Syafi'i karangan Taqiyuddin As-Subki. Orang tanya dia apa? Orang tanya kat dia, wahai Syekh, kenapa ya Allah buat turun malaikat sampai 3,000 tolong tentera? Jibril pun datang tolong, punya ramai malaikat turun kan. Mumiddakum bi alfi minal malaikati murdifi, malaikat datang banyak, 1,000 malaikat datang. Kenapa ramai malaikat mai? Sedangkan Jibril alaihi salam boleh hancurkan depa dengan bulu sayap dia. Itu soalan ni. Kenapa mai ribu-ribu? Ramai padahal Jibril boleh musnahkan dengan bulu sayap. Sayap Jibril pun 600. Satu bulu sayap dia pun boleh hancur leburkan musuh. Sebab tu orang banyak-banyak tu. Dan kita pun tahu kaum Ad, kaum Samud, dia hancur kerana Jibril jerkah tempik. Jibril jerkah dengar guruh daripada langit yang sangat kuat, mati semua bergelimpangan. Jibril jerkah tu jadi gempa bumi, mati semua. Jibril jerkah tuan-tuan, jerkah sekali tuan-tuan, habis semua. Bertempik sekali, mati semua, bergegang habis, runtuh habis semua rumah. Ini yang Jibril turun. Malah Jibril datang naik kuda lagi kan, Haizum, nama kuda dia Haizum. Kenapa tak seorang itu yang ulama bahas. Jawapan Syekh Taqiyuddin As-Subki itu cantik. Sebab apa? Yang pertama, Allah Ta'ala turunkan sebagai apa? Memberi semangat. Dan Al-Quran sebut, kalau Allah Ta'ala nak hancurkan, tak perlu hantar malaikat, boleh tenggelam semua. Betul tak tuan-tuan? Tenggelam semua.
Burung ababil kan, burung ababil mati semua. Tak pun bumi telan semua pun boleh. Tapi Allah Ta'ala buat dengan apa? Pertama, menurut sebab. Sebab tuan-tuan, sebab musabab manusia tu. Sebab tu manusia ni, dia sebut tentera musuh 3,000. Dia ikut bilangan supaya manusia rasa tenang. Nampak kita dengar bilangan banyak mana yang mai. Sebab itu hukum sebab musabab. Dan yang kedua, malaikat mai, dia bukan mai dalam rupa malaikat. Hancurlah bumi tuan-tuan. Dia mai dalam rupa manusia. Allah mengizinkan dalam rupa manusia, bukan dalam rupa malaikat. Kalau dalam rupa malaikat tuan-tuan, ada malaikat yang tuang air laut pun tak menitik ke telinga dia. Besar mana? Dia main dalam rupa manusia. Itu hukum sebab musabab. Lagi satu dalam Al-Quran sebut, apa? Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Tidaklah Allah Taala hantar malaikat yang tu datang tolong beribu tu melainkan untuk menggembirakan hati kamu. Betul tak? Dengar Al-Quran, oh ada 1,000 malaikat mai tolong. Oh, alhamdulillah. Betul tak? Nak bagi seronok. Hati manusia tenteram dengar. Walitatma'inna bihi qulubukum, supaya kamu rasa tenteram, tenang hati kamu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut apa? Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tapi ingat, kemenangan, pertolongan bukan malaikat, bukan semua tu. Hakikat pertolongan pada siapa? Allah SWT. Itu yang banyak orang macam nak hancurkan Kaabah kan. Abraha kena burung ababil tu. Sebelum Abraha ada lagi kumpulan lain nak menghancurkan Kaabah juga, ditenggelamkan oleh bumi. Bumi telan semua. Boleh ya? Tapi itulah Syekh kata Taqiyuddin Subki, dia sambung, dia kata ri'ayatan li sunnatillah, kerana Allah menjaga sunnahnya pada makhluk dia. Allati ajraha fi ibadih. Apa sunnah dia? Perang macam biasa, pakai pedang, betul tak? Naik kuda, itu sunnah dia. Itu Jibril datang, dia naik kuda. Malah Jibril datang, kalau tuan-tuan baca lagi dalam kitab kita ni tak sebut, para malaikat datang dalam rupa Zubair bin Awam. Zubair sahabat Nabi, sepupu Nabi tu, dia pakai serban kuning. Malaikat yang main masa perang Badar ni semua pakai serban kuning dan naik kuda. Ada yang botak, ada macam-macam rupa, handsome semua. Kenapa malaikat tak main dalam rupa dia? Itu dah bercanggah dengan sebab musabab manusia. Betul tak? Kalau main badan besar-besar semua, terkejutlah tuan-tuan. Lagi satu, supaya apa? Supaya orang kafir kata apa? Kemenangan ni pada pihak Muhammad dan tentera dia. Tapi kalau malaikat main dalam rupa malaikat, bolehlah malaikat tolong. Dia bunyi macam tu lah, betul tak? Tak cia macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi malaikat main ikut sebab musabab manusia. Sebab musabab. Itu yang disebut bilangan malaikat beribu, dia berkuda dengan pedangnya. Sebab Allah Ta'ala nak jaga sebab musabab. Sebab tu saya sebut kat tuan-tuan, siapa yang berdoa pada Allah, jadikanlah aku seorang hamba yang hidup tanpa makan, tanpa minum, relax ya. Dia hamba yang derhaka sebenarnya. Sebab sunnatullah pada makhluk, kulu washrabu, makan dan minum. Tidakkan wan nazilu min apa? Allah Ta'ala sebut tentang madu kan. Apa dia? Ubat, betul tak? Ubat bagi segala penyakit, betul tak? Itu sebab musabab, walaupun yang menyembuhkan Allah. Jadi penting kita menjaga sebab musabab. Jangan kita dah berdoa tak mau ikut sebab musabab. Ini salah. Kemudian hadis dengan jelas merakamkan bahawa para malaikat muncul pada hari itu dan berjuang di samping orang-orang Islam. Riwayat Ibnu Abbas katanya, pada hari orang-orang Islam mengejar orang-orang kafir. Ini waktu dia lari. Tentera kafir Quraisy lari. Dan dia terdengar bunyi sebatan, cemeti, dan suara penunggang kuda yang berkata, ayuh maju, hai zum. Siapa ni? Jibril alaihi salam. Dia naik kuda dia. Itu saya kata main dalam rupa manusia. Baik. Dia menjeling ke arah orang kafir yang tersungkur jatuh di belakang. Terkejut. Tiba-tiba jatuh. Tak ada siapa sentuh. Tentera musuh jatuh. Baik. Para Ansar datang beritahu pesuruh Allah tentang peristiwa itu. Jawab Nabi, benar katamu, ini adalah bantuan daripada langit yang ketiga. Bantuan daripada langit yang ketiga. Ini malaikat yang duduk di langit yang ketiga. Itu tuan-tuan kalau baca, sahabat Nabi tengok macam-macam. Ada yang orang kafir tiba-tiba kepala dah terputus, siapa potong pun tak tahu. Ada yang tiba-tiba hidung dia terpotong, tangan dia terpotong, terkulai, tak nampak siapa yang tebas. Baik. Salah seorang Ansar menawan Abbas bin Abdul Muttalib, lalu berkata, Abbas ni pak saudara Nabi lah. Nabi dah bagi arahan dah.
jangan bunuh Abbas. Bani Hashim jangan bunuh. Bani Hashim ni keluarga Nabi lah. Nabi kan apa? Muhammad, kita mengaji apa? Maulid Rasul kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lepas tu sampai situ saja. Ahli sirah dia tak sambung lah. Antara Adnan dengan Ismail dia bagi titik ya, titik. Sebab ada khilaf di kalangan para ulama. Dan Nabi pun kalau baca, Nabi baca sampai Adnan saja, tuan Nabi. Tapi Adnan ni sampailah nasab dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam. Pendek kata antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail lebih kurang 60 datuk lah. 60. Nah, tu yang kita apa? Ala Adnan ni. Adnan, yang ni anak cucu Adnan Nabi Muhammad SAW. Tapi depa semua yang lawan Nabi ni, Abu Jahal apa semua ni, semua keturunan Nabi. Bertemu di mana? Tadi tu, Fihrin bin Malik. Siapa Fihir bin Malik tu? Itulah Quraisy. Jadi kita baca sejarah ni, kafir Quraisy. Maksud dia apa? Orang kafir daripada keturunan Quraisy. Nabi pun daripada keturunan Quraisy. Saya sebut kat tuan, Fihrin bin Malik tu digelar sebagai Quraisy. Quraisy tu apa? Ikan jerung. Pasal Fihrin bin Malik ni perwatakan dia hebat, pimpinan. Anak dia ramai. Jadi disebabkan ramai anak dia, kalau anak dia 10, cucu dia boleh jadi beratus-ratus, cicit dia. Sampai yang duduk di Mekah, yang kontrol Mekah tu anak cucu dia je. Salah seorang anak cucu dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihir bin Malik Quraisy. Yang duk lawan Nabi pun semua keturunan Nabi tuan-tuan. Bertemu dengan Fihr bin Malik. Tu nak ceritanya tuan-tuan, sebenarnya depa ni jalur itu sama aja. Jalur yang sama. Baik, kemudian Nabi pesan jangan bunuh Bani Hashim. Maksud dia anak cucu Hashim. Mana jual Hashim jangan. Pasal apa? Nabi tahu Bani Hashim ni bukan pasal semata-mata keturunan Nabi, tapi kerana mereka dipaksa datang. Mereka tak mau, tapi Abu Jahal ugut mereka. Mereka terpaksa datang. Tu Nabi kata jangan bunuh Bani Hashim, sebab mereka datang dalam keadaan terpaksa. Kemudian seorang Ansar menawan Abbas bin Abdul Muttalib. Ni pak saudara Nabi yang umur dia muda sikit pada Nabi, sebab bila Nabi wafat dia hidup lagi. Abbas ni hidup lagi. Lalu berkata, wahai pesuruh Allah, demi Allah, bukan orang ini yang menangkap aku. Abbas kata kat Nabi, wahai Rasulullah, bukan dia yang tangkap aku. Orang satu bawa dia, tunjuk pada Nabi, ini pak saudara Nabi yang ditawan. Tapi pak saudara Nabi kata, demi Allah, bukan dia yang tawan aku. Aku ditawan oleh seorang lelaki yang berkepala botak, tetapi wajahnya kacak, dan menunggang kuda bertumpuk hitam putih. Orang Ansar menyampuk, aku tawan dia wahai Rasulullah. Mendengar itu Nabi menjawab, tolong senyap, uskut. Nabi suruh tenangkan yang Ansar tu, bertegas juga, dia yang tangkap, sebab dia tak nampak yang malaikat tu. Allah Maha Kuasa memberi kekuatan kepadamu dengan pertolongan malaikat yang mulia. Allah yang tolong kamu. Dia tak perasan. Sebelum dia tangkap Abbas, malaikat tangkap dulu. Dan malaikat itu kepala botak, muka handsome. Baik, kemudian Iblis, ketua syaitan yang menyamar sebagai Suraqah bin Malik bin Ju'shum ataupun Ju'sham boleh ni, biasanya Ju'shum disebut. Al-Mudlish, ni Bani Mudlish. Apabila ternampak para malaikat membantu pihak Islam, sementara Quraisy begitu pantas kian tewas di medan pertempuran, dengan segera berundur walaupun dia diminta orang kafir untuk tinggal lagi bersama mereka, dia melarikan diri lalu terjun ke dalam laut. Ke sebagai riwayat, dia lari ini ketika di mana dia nampak dua malaikat, iaitu Jibril dan Mikail. Dia nampak Jibril dengan Mikail. Bila nampak Jibril dan Mikail, dan dia kenal itu Jibril dan Mikail. Sebelum dia lari, dalam ni kita sebut, dalam kitab Alin sebut, ada orang pegang ni. Yang pegang dia adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf mati dalam ni. Umayyah bin Khalaf pegang dia, nak pergi mana? Sebab mereka sangka itu siapa dia? Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia datang dalam rupa
Sebab Suraqah kata, jangan risau, Bani Bakar takkan serang hampa kat belakang, aku tolong jaga. Sebab dia satu suku dengan Bani Bakar. Bani Bakar ni bermusuh dengan Quraisy. Jadi dia bagi jaminan keamanan pada Quraisy, jangan risau, Bani Bakar takkan serang hampa kat belakang. Sebab Quraisy dengan Bani Bakar ni pernah bergaduh. Walaupun agama dua-dua kufur, tapi pernah bergaduh, tuan-tuan. Jadi dia bagi jaminan Bani Bakar takkan serang kat belakang. Itu yang diduduk tu sebab waktu nak berperang, Quraisy takut bila berperang orang Islam, tiba-tiba Bani Bakar serang dia kat belakang. Walaupun Bani Bakar bukan Islam, tapi Bani Bakar serang pasal nak balas dendam dulu. Tapi sebenarnya yang bagi keamanan ni siapa? Bukan Suraqah. Siapa dia? Iblis. Dia main dalam rupa Suraqah. Jadi orang tengah antara mereka dengan Bani Bakar. Jadi bila Iblis dalam rupa Suraqah, tuan-tuan tahu Suraqah kan, dia masuk Islam nanti. Masuk Islam kan? Suraqah bin Judsyum dia masuk Islam lambat sikit lah. Suraqah ni bila Iblis nampak Mikail dengan Jibril, Iblis nak lari, tapi Umayyah bin Khalaf pegang dia kuat-kuat. Nabi, mana anda janji bersama dengan kami? Iblis tumbuk ataupun tampak dada Umayyah bin Khalaf sampai kejang Umayyah bin Khalaf, tampak kuat, kejang Umayyah bin Khalaf. Dia terus lari, terjun dalam laut. Dia tahu ketika ini tentera Abu Jahal akan kalah. Kemudian walaupun diminta ke orang kafir untuk tinggal lebih baik. Kemudian barisan tentera Quraisy mulai retak dan tambahan anggota tidak lagi bermakna, malah semakin kelang kabut, makin teruk lah dan nak kalah lah. Orang-orang Islam dengan bersemangat mengesan jejak mereka yang berundur, sama ada membunuh atau menawan mereka yang ditemui. Pengunduran ini tidak lama kemudian bertukar menjadi suatu yang memalukan. Mereka cabut lari secepat yang boleh sambil membuang baju besi. Kenapa buang? Yalah, ada baju besi payah nak lari, jadi campak baju besi, buang. Meninggalkan segala-galanya di belakang, termasuklah binatang yang mengangkut bebanan, kemah dan alat kelengkapan. Bagaimanapun Abu Jahal apabila melihat keadaan kian gawat, malah menentang harus malah menentang harus. Cuba menentang, bukan menentang arus kot. Salah ni, arus. Dia cuba melawan arus lah. Maksud dia musuh tengah lari. Dia tentera dia semua pakat lari lah. Dia cuba nak melawan arus, bagi semangat lawan, jangan berundur. Cuba menyekat gelombang kemenangan Islam dengan sedaya upaya menaikkan semangat orang kafir dan menggalakkan mereka dalam apa jua cara yang ada, serta meminta bersungguh-sungguh dengan nama Lata dan Uzza, minta dengan nama berhala, dan segala lambang fahaman musyrik, apa benda lah, ritual-ritual musyrikin ni semua disebut, minta pertolongan agar orang-orang yang berdiri teguh dan membalas serangan orang-orang Islam. Maksudnya, aku memohon kamu dengan nama Lata dan Uzza, macam tu. Jangan lari, aku memohon nama, aku panggil hampa dengan nama Lata dan Uzza, macam itulah. Tetapi segala-galanya tidak berhasil. Semangat dan moral mereka jatuh ke tahap sifar, habis langsung. Bahkan barisan tentera berpecah sama sekali. Kini barulah dia insaf akan dirinya yang sombong lagi bongkak itu. Tiada apa lagi yang tinggal di sekelilingnya kecuali segerombolan kafir yang kecundang apabila pertahanan mereka dipatahkan orang Islam yang berperang bermati-matian serta sanggup mati sebagai syahid. Abu Jahal kini bersorangan dengan menunggang seekor kuda meninggalkan tempat itu dan bakal menemui ajal di tangan dua orang pemuda Ansar yang berani. Tapi saya nak kata, tuan-tuan, Abu Jahal ni berani jugalah. Kalau dia penakut, dia lari dulu, betul tak kan? Dia cabut dulu. Dia kira dia sebab dia sombong naknya. Itu. Dia rasa macam malu lah. Kalau dia balik ke Mekah, dia memang akan kena kutuk. Dia malu. Pasal dia punca jadi perang ni. Kalau dia keras kepala, sombong. Orang dah nasihat dah, jangan lawan. Orang tebah, banyak orang nasihat, jangan lawan. Abu Sufyan musuh balik, jangan perang. Jadi dia mau ke tak mau, dia sombong punya pasal lah. Kesombongan tu menghancurkan dia. Orang sombong ni, bila sombong dia tu terbukti dia salah, dia akan jadi malu yang amat-amat. Macam saya sebut kat tuan-tuan Firaun kan, sepatutnya dia tak tenggelam dalam laut tu, sepatutnya lah. Sebab dia bukan masuk dalam laut tu, dia suruh tentera dia masuk, betul tak? Kenapa dia suruh tentera dia masuk? Pasal dia tahu dia penipu. Dia memang menipu pun. Tiap kali dia timpa musibah, dalam diam dia jumpa Musa tolong doa Ustaz. Kena apa? Taufan lah, katak lah, kutu lah,
belalang lah. Dia jumpa Nabi Musa, beritahu, doa lah Musa, kalau hilang semua benda ni aku beriman lah. Bila hilang, dia kata apa kat kaum dia? Tengok ni aku punya power lah ni. Dia tipu kaum dia. Padahal dalam diam dia minta pada Nabi Musa doa. Boleh baca tiap kali yang banyak tu kan, dengan darah kan, darah mai, air, dia pun semua pakat minum darah Firaun dengan pengikut dia. Air sungai Nil tu masuk ke tempat Firaun jadi darah, masuk ke tempat pengikut Nabi Musa, Bani Israel, jadi ayam. Malah kalau air dalam jak, kalau tu air kalau Bani Israel, yakni pengikut Nabi Musa minum ayam. Kalau Bani Israel yang tolong tuang kepada pengikut Firaun, air tu jadi darah. Jadi mereka nak meneruskan kelangsungan hidup, mereka terpaksa lah minum darah sungguh minum, tidak mati. Tu dia dalam dia minta Nabi Musa, tolong doa Musa. Sebab kan dia pernah belah Nabi Musa. Nabi Musa tanya, betul ke kalau hilang kau akan beriman? Ni aku akan beriman. Bila hilang dia tipu pula. Itu yang bila terbelah laut, dia takut masuk. Pasal apa takut? Selama ni memang dia tipu pun. Pasal dia sombong. Keras kepala lah, keras kepala, sombong kali lah. Tapi apa jadi bila dia suruh tentera dia masuk, tentera dia kata apa? Tentera dia pun takut. Tentera Firaun pun tak berani. Tentera Firaun kata apa? Wahai Firaun, kau masuklah, kau kan Tuhan. Habis dia guna kunci tu, terduduk dia. Hang kan Tuhan, dia kan aku Tuhan kan. Hang kan Tuhan, hang masuklah dulu. Jadi Firaun jadi apa? Malu lah ni. Betul tak? Dia rasa malu lah. Pasal apa? Tak lah, pasal sombong. Sampai ketika dia tahu dia akan mati dah. Tapi mau tak mau tu lah, sombong sangat. Bila dah masuk tengah laut, tapi dia betul-betul takut dah. Tengah laut tu dia betul-betul takut. Dia nampak dinding air kan, tinggi, air tu tinggi. Maka dia pun kata apa? Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tapi nak buat macam mana? Betul tak nak buat macam mana? Habis lah. Tu jangan sombong. Kita dah tahu benda tu salah, berubah. Jangan sampai datang masa dah habis, tuan-tuan. Kemudian Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan kisah menarik ini sebagai berikut. Saya berada ketika pertempuran, berada di kemuncak apabila kedua-dua pemuda ini masih belum cukup pengalaman dalam seni tempur. Tak pandai lagi berlawan, tapi berani. Kelihatan seorang daripada mereka di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Salah seorang mereka bercakap dengan bahasa sulit, meminta saya menunjukkan Abu Jahal. Bahasa susah faham sebab mereka duduk daripada Madinah. Yang Abdul Rahman bin Auf daripada Mekah. Baik. Saya bertanya maksudnya, lantas menjawab bahawa dia ingin bertarung dengan Abu Jahal. Orang berani betul ni. Sehingga salah seorang daripada mereka terkorban. Memang hebat fikir saya. Memang hebatlah, berani sungguh. Manakala berpaling kepada seorang lagi di kiri, dia juga menunjukkan keinginan yang sama. Ini Muaz dengan Muawiz nama dia. Saya akur dengan kesungguhan mereka dan menunjukkan sasaran yang dicari mereka. Kedua-dua mereka secepat kilat mara ke tempat itu dan tanpa was-was menentak Abu Jahal secara serentak dengan pedang. Lalu tamat riwayat musuh Islam itu. Dia ringkas sangat. Sebenarnya Abdul Rahman bin Auf dia cari dulu. Dia cari. Dia nampak Abu Jahal tengah berpusing-pusing dekat kuda dia. Kena pusing apa? Tengah panggil tentera, balik mai. Jangan lari mai. Abu Jahal tengah duk pusing-pusing. Dia punya apa? Kawalan dia makin berkurang, orang duk lari. Terus Abdul Rahman bin Auf tunjuk, depa serbu terus. Depa serbu tak sembang banyak dah. Terus tetap. Terus bunuh. Kemudian mereka pergi menemui Rasulullah dan masing-masing mengaku membunuh Abu Jahal. Nabi SAW bertanya mereka sama ada telah mengesat, ini melap-lap lah, darah daripada pedang mereka. Dan mereka menjawab belum. Lalu baginda memeriksa kedua-dua belah pedang dan bersetuju bahawa kedua-duanya mereka telah bunuhnya. Nabi tengok darah, Nabi tahu ni darah siapa? Abu Jahal. Apabila perang Badar tamat, harta rampasan Abu Jahal diberikan kepada Muaz bin Amr bin Al-Jamuh kerana seorang lagi Muawiz, ditulis Muawas tapi banyak buku tulis Muawiz bin Arfa kemudiannya terbunuh di medan perang yang sama. Sebaik sahaja perang berakhir, Nabi SAW hendak melihat musuh Islam Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud menjumpai ketika menghembus nafas terakhir. Maksud dia tengah nazak. Dia tak mati lagi sebenarnya. Dia tengah nazak. Dia kena serang tu, dia bayangkan dah mati, dia bertinggal. Rupanya Abu Jahal dia tengah nazak. Sambil memijak lehernya dan berkata, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah mengaibkan kamu? Musuh Islam ini masih berdegil. Dan menjawab, Abu Jahal jawab lagi, aku tidak malu. Aku terbunuh oleh orang aku sendiri di medan perang. Dia tak heran pun.
Jangan dibunuh oleh Ansar. Dia rasa leceh kalau Ansar yang bunuh. Kalau Ibnu Mas'ud tak apa, satu suku dengan dia. Kemudian dia bertanya, siapa yang menang perang? Abu Jahal tanya pada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan pesuruhnya. Kemudian Abu Jahal berkata lagi dengan dendam kesumatnya, kau telah ikut jalan yang paling sukar, kau penggembala. Dia kata kat siapa? Ibnu Mas'ud. Ni nak mati dia tuan. Ni saya kata kalau sombong ni, sombong sungguh. Sememangnya Ibnu Mas'ud seorang penggembala yang bekerja dengan bangsawan Mekah. Memang masa dulu dia duduk, Abu Jahal selalu suka siksa Ibnu Mas'ud. Suka siksa dia. Dan dia penggembala, orang miskin, susah. Itu yang nak mati dah Abu Jahal kata apa? Kau dulu dah melalui jalan yang sukar, wahai penggembala. Kemudian saya habiskan. Ibnu Mas'ud memenggal kepalanya dan membawa ke hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW memuji Allah apabila melihatnya. Allah Maha Besar. Puji-pujian kepada Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentera bersekutu berseorangan. Lalu baginda keluar melihat mayat Abu Jahal dan berkata, inilah Fir'aun negeri ini. Ataupun sebahagian riwayat kata, haza Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun umat Nabi Muhammad SAW. Dan malah Nabi tambah lagi, Fir'aun umat ni, yakni Abu Jahal, lagi teruk daripada Fir'aun Nabi Musa. Pasal apa? Fir'aun Nabi Musa masa nak mati dia beriman, dia takut. Masa nak mati dia beriman. Fir'aun Nabi ni, umat Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, dah nak mati pun sombong. Dah nak mati dah ni, sombong juga. Maksudnya Abu Jahal ni lagi sakan lah. Nak banding Abu Jahal dengan Fir'aun yang lawan Nabi Musa tu, Abu Jahal sakan lagi. Baik. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung nombor 2 tu, beberapa keistimewaan orang yang bertakwa. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'i tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la